Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam diucapkan kepada Dr. Sirajuddin bin Safwan selaku pensyarah di kursus pengajian pengajaran Jawi Institut Pendidikan Guru Kampus Temanggung Ibrahim. Pada malam ini saya akan menerangkan kaedah-kaedah saya yang akan digunakan untuk pelajaran Jawi yang akan saya lakukan. Sebelum itu saya ingin menerangkan jutaan terima kasih kepada doktor kerana memberi peluang kepada saya untuk membuat pembincangan tentang rancangan pengajaran harian yang telah saya bina. Baik, sebelum itu saya akan paparkan dengan database yang akan saya tunjukkan kepada doktor. Baik, di sini inilah rancangan pengajaran harian saya, itu untuk pelajaran Jawi bagi tajuk suku kata terbuka. Sebab itu saya mau perkenalkan diri saya, iaitu Muhammad Syarul bin Subahi yang mengajar di Sekolah Agama Kebun Teh. Baik, pergi kepada peringkat awal dalam rancangan pengajaran harian. Pertama, saya perlu nyatakan tarikh, masa, itu tempoh masa yang diperuntukkan ialah 30 minit. Di kelas 2 Tirmizi dengan murid 32 orang. Mata pelajaran pendidikan Islam, bidang pelajaran Jawi, tajuk suku kata terbuka. Dan standard kandungan diperlukan ialah mengenal, membaca dan menulis suku kata terbuka. Dan standard pembelajaran pula ialah membaca dan menulis suku kata terbuka dengan betul. Yang kedua, menulis suku kata terbuka dengan betul. Dan ketiga, membina perkataan daripada suku kata terbuka dengan betul. Baik, seterusnya ialah pengetahuan sedia ada, iaitu murid-murid selalu menyebut huruf-huruf Jawi dan perkataan Jawi. Seperti mana yang maklum, murid-murid dah boleh berkata-kata dan tentunya dalam perkataan yang mereka keluarkan itu tentu ada suku kata terbuka yang mereka sebutkan dan juga perkataan suku kata terbuka. Cumanya mereka pasti belum kenal yang mana suku kata terbuka yang dimasukkan itu. Elemen merentas kurikulum ialah keusahawanan, teknologi maklumat, kreatif dan inovatif. Dan tabu jalin yang saya lakukan ialah untuk pelajaran adab dan akhlak. Bahan bantu yang saya gunakan ialah kad huruf, kad suku kata, bekas berisi gula-gula, komputer riba, projektor, lembaran kerja. Baik, kita pergi kepada langkah pertama, iaitu pendahuluan. Dalam langkah ini, isi pelajaran yang diperuntukkan ialah memberi salam, itu bagi guru, dan juga membaca doa. Aktiviti pembelajaran yang digunakan ialah bagi aktiviti guru akan masuk ke kelas dan memberi salam dan murid pula akan menjawab salam tersebut. Kemahiran yang digunakan ialah membaca dan menghafaz. Seperti mana yang anda tahu, ada di dalam kalangan murid-murid yang masih lagi belum mahir membaca doa, maka bagi murid-murid yang dapat kesalahan dalam pembacaan doanya, maka saya perlu perbetulkan. Atau lebih maklum umumnya ialah guru perlu memperbetulkan bacaan murid-murid. Yang kedua, guru akan meminta murid membaca doa hendak belajar. Apa nilai yang boleh diterapkan di sini ialah nilai khusyuk. Kenapa kita perlu terapkan nilai khusyuk? Supaya murid dapat menghayati dan memahami
bacaan doa agar ia dapat memberikan satu tindak balas positif kepada murid tersebut. Nabi SAW juga pernah bersabda bahawa apabila hendak melakukan sesuatu, maka mulakanlah dengan berdoa. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini masa yang dibutuhkan ialah 1 minit saja. Tidak perlu mengambil masa yang lama kerana masa yang selebihnya perlu diagihkan kepada langkah seterusnya. Baik, kita pergi kepada set induksi. Masa yang dibutuhkannya ialah 3 minit. Baik, dalam kelas tersebut, saya akan membawa atau menunjukkan kepada murid sebuah bekas atau balang yang berisi gula-gula. Kenapa saya gunakan balang ini? Saya ingin menimbulkan tanda tanya kepada murid-murid. Contohnya, murid pasti akan terfikir apa yang guru hendak gunakan dengan balang berisi gula-gula ni. Pada pandangan mereka mesti mereka cakap, oh, cikgu hendak memberikan hadiah. Tapi di sini aktiviti yang hendak digunakan ialah berkaitan dengan balang yang digunakan. Pertama sekali, guru meminta seorang murid membuka dan menutup bekas berisi gula-gula beberapa kali. Lalu seorang murid pun diminta untuk ke depan dan membuka dan menutup bekas tersebut. Proses ini dilakukan berulang kali dan bahan bantu yang saya gunakan ialah bekas berisi gula-gula yang saya paparkan kepada murid-murid di hadapan kelas. Selepas itu, aktiviti yang akan saya gunakan ialah saya akan bertanya kepada murid apakah yang dilakukan oleh rakannya sebentar tadi. Murid pun akan menjawab dengan pelbagai contoh jawapan. Ada yang membuka balang, ada yang menutup balang, ada yang memegang penutup dan sebagainya. Kemahiran yang saya terapkan di sini ialah berpusatkan guru dan juga bahan. Kenapa berpusatkan guru bahan? Kerana saya yang memberikan persoalan kepada murid-murid dan bahan pula ialah bekas berisi gula-gula yang saya gunakan. Selepas itu, saya akan mengaitkan soalan. Maksud soalan tadi ialah apa yang dirakannya dan saya akan kaitkan dengan tajuk pembelajaran hari ini. Itu contohnya, baik, aktiviti yang rakan anda lakukan tadi berkaitan dengan tajuk pembelajaran kita pada hari ini. Jadi saya akan utarakan kepada murid, siapa yang tahu apa contohnya. Murid akan mendengar penerangan guru tentang kaitan antara aktiviti dan juga tajuk pelajaran ini. Jadi, saya akan menerangkan bahawa aktiviti yang dilakukan oleh rakan anda adalah berkaitan dengan tajuk pelajaran jawi pada hari ini, iaitu suku kata terbuka. Saya akan ulangi, suku kata apa murid-murid? Suku kata terbuka. Kemahiran yang diterapkan dalam aktiviti ini ialah kemahiran mendengar. Kerana apa? Kerana murid akan mendengar penerangan yang diberikan oleh guru tersebut. Baik, pada langkah pertama, masa yang diperlukan ialah 8 minit. Bahan bantu yang saya gunakan ialah kad huruf. Kad huruf tunggal. Contohnya di sini ialah huruf ba, huruf nun, sin, alif, waw, mim, ya dan kaf. Dan inilah paparan contoh sebahagian daripada kad huruf yang saya akan gunakan dalam kelas. Semasa saya menunjukkan kad huruf ini, saya akan menyuruh murid menyebut huruf-huruf ini. Kenapa saya menyuruh murid ini? Saya hendak menimbulkan ataupun menyuruh murid untuk mengingat kembali pelajaran yang telah mereka lalui
di masa lepas. Saya akan paparkan kepada murid. Contohnya, saya akan paparkan kat huruf seperti ini, huruf sin, dan murid akan menyebut huruf yang ditunjukkan oleh guru secara beramai-ramai. Dan selepas itu, saya juga akan menunjukkan huruf yang lain, tetapi hanya kumpulan tertentu saja yang boleh sebut. Yang rakan-rakan yang lain hanya senyap saja. Dan selepas itu, saya akan menyuruh murid menyebut kad huruf ini secara berseorangan. Kenapa saya lakukan aktiviti sedemikian? Saya hendak murid tahu bahawa setiap pelajaran hari ini berkaitan dengan pelajaran yang mereka telah lakukan pada pelajaran yang lepas. Dan bahan bantu yang saya gunakan adalah kad huruf yang terpapar di skrin doktor ini. Seterusnya, guru meminta murid mencari huruf dan mencantum huruf menjadi suku kata. Baik, di sini kad huruf yang saya paparkan, yang murid disuruh menyebutnya sebentar tadi, saya akan letakkannya di papan putih. Dan selepas itu, saya akan meminta seorang ataupun beberapa orang murid untuk mencari huruf dan mencantum huruf menjadi suku kata. Kenapa saya lakukan sedemikian? Seperti mana yang kita tahu bahawa apabila huruf bercantum dengan huruf lain, maka dia akan menjadi suku kata. Jadi di sini murid akan melekatkan huruf, satu huruf dengan huruf yang lain mengikut arahan yang telah diberikan oleh guru. Dan aktiviti murid lakukan ialah murid akan mencari dan mencantum huruf menjadi suku kata. Di sini kaedah yang saya gunakan ialah kaedah ilmu pengetahuan sedia ada, yang mana murid pasti ada yang telah tahu bagaimana hendak mencantum huruf. Aktivitinya mudah saja, murid hanya meletakkan huruf. Contohnya, saya bagi contoh huruf mim dan sin. Murid hanya perlu meletakkan berdekatan dengan huruf di sini. Seperti ini. Lekatkan saja berdekatan. Apa yang saya hendak dapatkan ialah, rumusan yang saya boleh buat ialah, saya nak lihat sama ada murid tahu atau tidak bagaimana hendak mencantum huruf. Daripada satu huruf menjadi suku kata, perlulah bercantum dengan huruf yang lain. Jadi sini mungkin akan ada beberapa respon yang mana ada murid yang dapat mencantum huruf dan ada juga murid yang gagal mencantum huruf. Jadi elemen yang saya gunakan, elemen meretas kurikulum ialah kreatif dan inovasi. Kenapa? Sebab saya bina kad huruf ni sendiri, lakukan di rumah dan tidak perlu memerlukan apa-apa modal dan hanya menggunakan kertas yang telah sedia ada di rumah dan juga marker pen. Baik, di sini saya dapat dapatan ialah saya dapat mengenal pasti murid-murid yang tahu dan masih lagi belum mahir dalam mengenal huruf. Contohnya saya sebut, okey, sila cantumkan huruf kaf dengan alif. Maka ada di antara murid yang belum lagi menguasai ataupun belum lagi mengenal huruf tersebut. Tapi saya akan tunjukkan
Contoh, akan beritahu kepada murid bahawa jawapan yang anda lakukan itu tidak tepat, tetapi tidak mengapa, anda boleh cuba lagi. Baik, di sini ialah kita kena berikan respon yang positif kepada murid supaya murid tidak rasa kecewa ataupun susah hati apabila kita memberikan penjelasan ataupun penerangan bahawa jawapan yang murid berikan ialah salah. Kerana salah boleh menimbulkan kesan negatif pada diri murid tersebut. Baik, kita pergi kepada langkah 2. Di sini, apa yang saya lakukan ialah masa yang diperlukan ialah 7 minit. Yang tadi, pada langkah yang pertama tadi, saya menunjukkan kad huruf tunggal. Dan pada langkah yang kedua ini, saya tunjukkan pula kad huruf suku kata. Dalam mana dalam kad yang saya tunjukkan ini terdapat juga suku kata terbuka dan juga suku kata tertutup. Tapi matlamat yang saya hendak dapat daripada sini ialah saya ingin melihat sama ada murid tahu mencantum suku kata terbuka ini menjadi perkataan. Daripada ini saya akan sebelum aktiviti dilakukan, saya akan meminta murid untuk menyebut, mengeja dan menyebut suku kata tersebut. Contohnya di sini ialah bawau. Murid akan sebut bawau, bunyinya hu. Lam yalin, bunyinya lin. Mim yami, bunyinya mi. Jadi di situ saya akan dapat dapatan bahawa ada di antara murid yang sudah tahu dan ada juga murid yang belum lagi mahir dalam membunyikan suku kata yang telah saya tunjukkan. Baik, kad suku kata terbuka dan tertutup ini saya akan lekatkan di papan putih seperti mana di langkah 1 tadi. Dan saya akan minta murid untuk mengeja dan membaca suku kata yang dicantum. Di sini, objektifnya ialah saya hendak murid mencantumkan suku kata daripada suku kata tadi bercantum dengan suku kata yang lain dan menjadi suku kata terbuka. Jadi di sini ialah beberapa orang murid akan diminta untuk ke hadapan dan cuba untuk mencantumkan suku kata terbuka dengan suku kata terbuka yang lain. Contohnya di sini ialah ba wau bu mim yami, bumi. Jadi dua suku kata ini ialah merupakan suku kata terbuka. Dan apabila suku kata terbuka cantum dengan suku kata terbuka, maka dia akan menjadi suku kata terbuka dan terbuka. Dan ada di antara murid juga yang akan memberikan jawapan yang tidak tepat. Tapi itu tidak menjadi masalah kerana dalam proses pembelajaran, peneguhan, pembetulan itu menjadi lumrah dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Jadi murid di sini akan terus cuba untuk mencari dan mencantumkan huruf seperti mana perkataan suku kata lain yang boleh menjadi perkataan. Di samping mereka mencantumkan suku kata tersebut, mereka perlu mengeja dan
menyebut. Jadi aplikasi yang saya boleh gunakan di sini ialah aplikasi mengeja, membaca dan juga menyebut pada masa yang sama. Baik, bahan bantu mengajar yang saya gunakan ialah kad suku kata seperti mana yang terpapar di skrin ini. Dan pendekatan yang saya gunakan ialah berpusatkan murid. Kenapa berpusatkan murid? Sebab murid yang melakukan aktiviti tersebut. Di sini dapat kita ketahui bahawa ada di antara murid yang sudah mahir, ada juga murid yang belum mahir. Jadi dalam langkah ini saya akan memastikan semua murid dapat mengeja dan membaca perkataan dari suku kata yang dicantum oleh rakan-rakan di hadapan. Baik, seterusnya pada langkah yang ketiga, pada aktiviti ketiga, guru akan menyuruh murid ke hadapan membaca perkataan suku kata terbuka secara individu dan diikuti oleh kelas. Kenapa memerlukan seorang wakil untuk membaca perkataan di hadapan supaya murid yang belum mahir membaca suku kata dapat mengikut bacaan suku kata yang betul. Jadi sini ialah kemahiran yang saya gunakan ialah kemahiran pengulangan, di mana saya akan mengulang jika seorang murid telah berjaya membaca di hadapan, dan saya akan menyuruh lagi seorang murid, setidak-tidaknya 3 orang, supaya murid yang lemah itu dapat ikut serta dan dapat ilmu tentang cara membaca suku kata terbuka dengan betul. Baik, seterusnya pada langkah ketiga, masa yang diperuntukkan ialah 8 minit. Apa yang terletakkan sini ialah aktiviti menulis. Di sini saya hendak melihat adakah kemahiran menulis murid-murid bagus ataupun masih belum mahir. Umum mengetahui bahawa kemahiran menulis jawid ini perlu dilakukan latihan berulang kali. Di sini isi pelajaran yang saya gunakan ialah lembaran kerja, di mana pada aktiviti tersebut saya akan mengedar lembaran kerja dan meminta murid membaca arahan serta menjawab latihan tersebut. Aktiviti yang dilakukan mula-mula, murid akan menerima lembaran kerja yang diedarkan dan mereka perlu memahami arahan, kehendak arahan dan menjawab soalan yang dikemukakan. Dan bahan bantu yang saya gunakan ialah lembaran kerja, dan kemahiran yang saya gunakan juga ialah kemahiran menulis. Di sini pentingnya lembaran kerja ialah untuk melihat dapatan hasil proses pengajaran dan pelajaran yang telah dilakukan pada langkah 1 dan 2 sama ada berjaya ataupun tidak. Jadi di sini amatlah penting bagi saya untuk melihat sama ada murid faham kehendak soalan ataupun murid tidak. Di sini juga saya dapat melihat kemahiran menulis jawid sama ada yang telah mahir, ada yang belum mahir, dan ada yang perlu ditunjukkan cara menulis huruf lagi.
Jadi sekiranya timbul masalah-masalah tersebut, maka sebagai guru perlu menunjuk cara bagaimana menulis suku kata ataupun huruf dengan betul melalui kaedah tunjuk cara. Di sini masa dia ialah 8 minit. Kenapa 8 minit? Sebab murid-murid perlu diberi peluang untuk memikirkan jawapan, menulis dan juga menjawab soalan pada ruangan yang telah disediakan. Kerana pengajaran ini, lembaran kerja yang disediakan perlulah mengikut tahap pemikiran. Bagi kelas ini ialah tahun 2, maka tahap aras soalan tersebut perlulah mengikut pada aras pengetahuan murid dan juga pemahaman murid yang tidak terlalu tinggi, dan ayat-ayatnya perlulah lebih ringkas dan tidak sukar untuk dipahami. Itu bagi guru perlu elakkan agar murid tertanya-tanya akan kehendak soalan yang telah diberikan. Baik, pada slide seterusnya ini saya akan paparkan contoh lembaran kerja yang akan diberikan kepada murid. Baik, pada lembaran kerja ini, di ruangan atas ini saya telah menyediakan contoh jawapan ataupun pilihan jawapan yang perlu dipilih oleh murid-murid untuk diisikan pada ruangan tempat kosong ini, seperti di sini. Ini sama dengan soalan yang diberikan ialah murid-murid perlu mencari jawapan dan tulis jawapan tersebut pada ruangan yang telah disediakan. Contohnya di sini ialah bawau bu. Saya akan menyuruh murid untuk menyebut, mengeja dan membaca. Bawau bu. Baik. Bagaimana konsep saya memilih soalan ini ialah saya perlu memikirkan bagaimana murid hendak mencari jawapan yang betul sekiranya tiada paparan imej yang dipaparkan. Baik, sebab itu saya meletakkan juga gambar sebagai contoh ataupun pilihan kepada murid untuk mencari jawapan yang betul. Contohnya di sini. Murid tahu ini gambar buku. Tetapi sekiranya gambar ini tidak dipaparkan, sudah tentulah murid akan tertanya-tanya. Apakah pasangan bagi bu ini? Jadi apabila contoh gambar telah diberikan, maka murid pasti tahu bahawa ini buku. Murid tahu ini gambar buku. Tetapi untuk mencari pasangan bagi bu ini, tentulah akan mengambil sedikit sukar bagi murid jika tidak diberikan gambar ini. Jadi pilihan jawapannya ialah kap, waw, ku. Jadi sini murid akan telah dapat menjawab jawapan buku. Kita lihat pada jawab soalan yang kedua pula ialah di bahagian hadapan soalan ini ialah kosong. Jadi pada ruangan inilah yang murid perlu letakkan jawapan. Di suku kata kedua pula telah terpapar ialah sin, ya, si. Jadi di sini murid akan dapat petunjuk bahawa ini gambar nasi. Suku kata yang telah ada ialah si. Maka sudah tentulah jawapan yang diperlukan ialah na.
Suku kata terbuka na. Jadi mereka akan menulis di sini. Baik, seterusnya ialah untuk soalan yang ketiga. Di sini murid seperti mana soalan yang pertama, murid telah tahu di mana mereka perlu mencari pasangan bagi T ini. Gambarnya ialah T. Maka sudah tentu murid akan dapat mencari jawapan ialah suku kata T di atas ini. Dan begitulah seterusnya bagi soalan 4 dan 5, di mana murid-murid akan melihat petunjuk yang disediakan oleh guru dan petunjuk itu akan membantunya untuk mencari jawapan di bahagian atas ini. Baik, kemahirannya ialah menulis, membaca dan juga menyebut. Di sini ada 3 kemahiran yang akan diperhatikan oleh murid-murid, iaitu kemahiran menyebut huruf, kemahiran membaca dan juga mengeja. Baik, pada langkah yang terakhir iaitu penutup, masa yang diperuntukkan hanya 3 minit saja. Isi pelajarannya di sini ialah guru akan mengulang untuk menyebut perkataan-perkataan suku kata terbuka yang telah dipelajari. Contohnya bagi aktiviti guru akan meminta murid membaca semula suku kata terbuka yang diajar secara beramai-ramai. Contoh yang saya gunakan ialah saya akan paparkan kad suku kata yang telah digunakan pada langkah yang kedua supaya murid boleh menyebut dan mencantum menjadi perkataan yang betul. Contohnya di sini ialah ba, waw, bu. Saya akan memaparkan suku kata bu dengan ru. Murid-murid akan menyebut iaitu mengeja huruf pada suku kata ini dan juga murid akan cuba membaca perkataan ini. Apabila ba, waw, bu bercantum dengan ra, waw, ru, maka dapatlah murid akan perkataan guru. Baik, di sini ialah guru. Kemahiran yang digunakan ialah kemahiran pengulangan, di mana saya akan mengulang aktiviti membaca, menyebut dan mengeja kepada murid yang lain. Dan pada seterusnya, guru akan merumuskan tajuk yang dipelajari murid pada hari ini. Contohnya saya akan membuat rumusan. Okey murid-murid, jadi pada hari ini kita telah belajar tajuk apa? Murid akan menyebut suku kata terbuka. Apa contoh-contoh suku kata terbuka? Jadi murid akan memberikan respon dengan kata terbuka itu ialah ba, waw, bu. Kata terbuka itu ra, waw, ru. Kata ketiga itu ialah sin, waw, su dan sebagainya yang telah ditunjukkan oleh guru kepada murid-murid. Sudah tentu sebahagian daripada murid dapat mengingat akan aktiviti pembelajaran yang dilakukan pada hari ini.
juga aktiviti yang dilakukan juga boleh merangsang murid untuk mengingat kembali apa yang telah dipelajari pada hari ini. Kemahiran yang digunakan pada aktiviti ini ialah kemahiran soal jawab, di mana saya akan bertanya kepada murid-murid tentang apa yang mereka dapat pada hari ini, dan dapatan hasil daripada jawapan murid itulah satu yang positif yang boleh kita ambil maklum, terutamanya guru. Jadi di sini guru dapat menilai sama ada objektif dan juga matlamat pengajaran pada hari ini tercapai atau tidak, melalui respon yang diberikan oleh murid. Jadi di situ sudah tentu murid akan mendapat ilmu yang baru tentang surah terbuka. Jadi di sini mereka akan tahu bahawa rupa-rupanya perkataan yang mereka sebut sehari-harian rupanya merupakan suku kata terbuka, dan ada di antaranya yang mereka selalu sebut, iaitu guru. Jadi di sini guru akan cuba untuk mengingatkan murid kembali tentang kepentingan mempelajari jawi setelah mereka telah mendengar rumusan daripada guru. Dan murid juga akan mendengar apa yang dirumuskan oleh guru dengan penuh perhatian dan ketekunan. Baik, ini saja kaedah yang saya gunakan untuk proses pengajaran dan pembelajaran saya yang telah digunakan. Baik, seterusnya ialah refleksi. Saya berasa sangat bersyukur kerana pembelajaran kali ini sangat menarik dan menggembirakan, kerana pada pandangan saya, sebahagian murid memberi perhatian sepenuhnya sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran. Dan saya berharap murid-murid dapat memahami isi pelajaran agar dapat dijadikan pengajaran dan ikutan di dalam kehidupan seharian. Baik, jadi di sini saya telah selesai untuk menerangkan tentang kaedah-kaedah yang saya telah gunakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Dan ini contoh kad suku kata yang saya gunakan. Ini saya bina di rumah. Inilah yang akan saya gunakan di dalam kelas semasa aktiviti untuk pelajaran ini. Kenapa saya gunakan ini? Sebab ini sangat murah dan tidak memerlukan modal, kerana semuanya sudah sedia ada di rumah. Jadi untuk itu saja, semoga pembentangan saya ini dapat memberikan sedikit pencerahan dan penerangan yang boleh dijadikan ikutan bagi guru-guru yang mungkin masih lagi tercari-cari kaedah bagaimana untuk mempelajari jawi. Jawi itu unik sebab ia warisan bangsa, jadi perlulah kita ajarinya dengan teknik yang betul, cara yang betul, dan juga mampu menjadikan murid itu mahir membaca, mengeja dan menulis jawi. Sekian dulu daripada saya, Muhammad Syarul bin Subahi. Mohon maaf atas kekurangan dalam pembincangan kali ini. Semoga saya dapat memperbaiki lagi pembincangan saya di masa akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.